Apa Datuk sampai hang. Sekejap eh. Okay, tak apalah. Awak dengar kan? Dengar aku dengar. Okay. So hari ni kita nak masuk 2.2 berkaitan dengan nutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Okay, jadi um, dalam bab ni apa yang perlu awak tahu adalah apa dia mula-mula makronutrien dan mikronutrien ni lah. So kat sini ni makronutrien dengan mikronutrien tu senang je nak ingat. Makro tu makro, buka mulut besar-besar kan. Maksudnya dia kuantiti nutrien diperlukan dalam kuantiti yang banyak, makro besar lah. Mikro, macam mikroorganisma, mikro ni kecil. So nutrien diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Itu macam tu je lah. Apa nak ingatnya tak susah pun. So mikro dia kalau dia tak ada tak boleh juga pokok tu. Tapi hanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Tapi kalau makronutrien ni dia adalah nutrien yang diperlukan oleh pokok dalam kuantiti yang banyak, besar. So ni ada beberapa contoh lah, awak boleh tengok sendiri contoh dia ni. Untuk makronutrien kita ada nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, oksigen, karbon dan juga hidrogen. Kalau mikronutrien nama dia macam susah sikit kan, kecuali ferrum dengan zinc atau kuprum tu awak dah selalu dengar. So yang jarang dengar boron, mangan dengan molybdenum. So ini adalah contoh mikronutrien. So ni ada dia cara nak hafal tapi khas untuk mikronutrien tu kumpulan famous zaman Borea memang meletup. Dia bagi cara dah. Jadi so kuprum, ferrum, zinc, boron, mangan dengan molybdenum. Cikgu yang buat buku ni dia bagi cara untuk awak ingat lah. Okay, yang lain selain daripada sini tu maksudnya dia masuk dalam kategori makronutrien. So dua kumpulan nutrien ni senang je lah tulis dia makronutrien dan mikronutrien. Untuk jawapan dekat sini tak ada masalah saya rasa. Apakah yang dimasukkan dengan makronutrien? Salin balik yang ini. Nombor 3. Apakah yang dimasukkan dengan mikronutrien? Salin balik yang nombor 4. So tak ada masalah lah yang ini. Ini nota je kan. Okey, kelaskan nutrien berikut ke dalam kumpulan yang betul. So apa yang ada dekat mikronutrien di sini, awak masuk sini. Apa yang ada dekat dalam mikronutrien sini, awak masuk sini. So bereslah untuk isi latihan untuk nota ni. Okey, fungsi ni lah. Fungsi ni dia banyak sikit awak kena ingat. Tapi nak wajib ingat. Macam mana pun kena ingat. Tak ada cara. Cumanya yang kita fokuskan biasa dekat dalam buku teks. Kalau ada pun kita nak tengok. Yang ni memang wajib awak ingat. Nitrogen. Memang famous lah soalan yang selalu keluar. Phosphorus, kalium dengan sulfur. Yang ini ni antara yang sering ditanya di dalam soalan-soalan SPM sebelum ni. Sebab itulah kita boleh bahagi ni. Tengok ni nitrogen, fosforus dengan kalium. Tapi sulfur pun awak kena ingat. So kat sini ni sulfur ni lebih kepada perkembangan buah. Ni ada ditulis ni perkembangan buah. Nitrogen sebenarnya dia melibatkan keseluruhan pokok lah pertumbuhan. Sebab kalau tak ada nitrogen tu memang sebab itulah kita ada baja nitrat. Baja nitrat tu sama ada amonium sulfat, amonium fosfat, amonium nitrat dengan satu lagi kalium. So kalium bahasa Inggeris apa? Sodium, kalium, natrium, sodium, potasium, amonium yang untuk apa kalium ni potasium dia ada tak ingat nama. So amonium ni semuanya
baja amonia ni ada mengandungi nitrogen. Kalau yang ni dia dah lebih banyak lah amonium nitrat ni. Kalau amonium fosfat maksudnya baja nitrogen ni ada fosforus. Amonium sulfat baja nitrat, baja apa? Baja amonia yang ada sulfat, sulfur. Amonium ni dia punya unit NH3 formula dia. N tu nitrogen. So memang baja amonia ni sangat-sangat diperlukan oleh pokok lah. Amonia tu untuk perkembangan semua, melibatkan perkembangan pokok. Dahan, daun, nak hasilkan buah, nak hasilkan biji penuh. So kalau lah tak ada amonia, tak ada nitrogen, tengok ni pertumbuhan pokok tu akan terbantut. Batang tumbuhan dia akan lemah. Daun dia akan jadi kecil dan mudah gugur. Dan dia akan jadi warna daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat atau kuning. Biasa kuning lah. Penghasilan bunga terbantut. Lepas tu pertumbuhan akar dia normal dah. Tapi yang lain ni kita akan nampak. Pokok tu kalau nampak je koko kuning. Bukan koko dia macam kuning muda gitu kan. Yang itu tu sebenarnya dia mengalami kekurangan nitrogen. So awak memang kena tambah nitrat lah dekat dalam dia. Nitrat ataupun amonia. Tak susah pun mana nak cari amonia ni. Amonia ni adalah daripada kita nitrogen. Ataupun daripada baja-baja haiwan. Baja-baja pula tu najis-najis haiwan semua tu. Dia ada banyak kandungan urea. Urea tu adalah amonia dekat dalam dia. So awak boleh letak dekat situ. Sebab itulah kalau kamu tengok orang kata kalau pera binatang kan awak belajar kan sains pertanian. So kat situ kita boleh kaitkan lah antara sains dengan sains pertanian. Jadi kenapa kena pelihara, bila kita pelihara binatang, najis haiwan tu kita boleh gunakan sebagai baja. Sebab dalam najis haiwan tu ada amonia, ada urea. Urea tu akan membekalkan amonia. Amonia ni sangat penting sebab ada unsur nitrogen. Nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan keseluruhan pokok lah. Tapi yang lain pun penting juga. Cumanya lebih nitrogen tu antara yang paling utama. Sangat-sangat utama. Kalau macam karbon dengan oksigen dengan hidrogen ni, dia lebih kepada untuk bagi pokok tu hidup. Sebab oksigen diperlukan untuk respirasi pokok ni. Respirasi. Lepas tu karbon nak buat proses fotosintesis. Hidrogen nak buat proses fotosintesis juga. Sebab hidrogen ni ada dalam unsur air. Hidrogen dengan oksigen dia akan air. So dalam nak buat proses fotosintesis dia kena ada cahaya matahari, kena ada karbon dioksida. Lepas tu dia boleh hasilkan glukosa daripada fotosintesis. Tapi di samping itu dia perlukan air. Dia ada campuran air dia kena ada dekat bawah daripada akar tu. So dia akan buat proses fotolisis air, pemecahan molekul air ni. Tenaga daripada situ digunakan untuk menyusun semula karbon dioksida yang diserap oleh pokok untuk buat glukosa sebagai sumber makanan kepada pokok kita. Okay, so next kita tengok kepada fosforus. Kalau fosforus pula berbantut, lambat membesar dan lambat batang pokok tu. Lepas tu batang tu tumbuhan lemah, daun dia kecil, warna ungu. So ingatlah fosforus dia akan jadi warna ungu. Daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergelung dan tepi daun berwarna perang. So kalau tepi daun maksudnya kalau ni daun, dekat sini lah tepi dia ni. Tepi dia ni warna perang. Kalau macam pokok yang kekurangan nitrogen, dia memang kuning. Daun dia tu keseluruhan. Okey. Dan penghasilan bunga akan terhenti. So maksudnya fosforus ni sangat penting untuk proses penghasilan bunga dan juga akar. Awak kena tengok sini akar, bunga, buah-buah bunga dan buah akan terhenti. Okey, lepas tu kita tengok pada kalium. Kalium pula tumbuhan terbantut mati sebelum matang. Okey, batang tumbuhan lemah. Daun di bahagian atas bertumpuk perang. Okey, perang. Kali ni daun kita tu dia akan ada tumpuk-tumpuk warna perang. Dekat dia punya tu. Hujung bergulung dan klorosis. Klorosis ni maksudnya warna hijau dia macam nak tanggal lah. Tak ada kuat sangat warna hijau. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Dan penghasilan bunga berkurangan, penghasilan buah terhenti, pertumbuhan akar yang berkurangan. So kat sini awak kena ingat macam tu lah. Kalau fosforus, daun dia warna ungu. Lepas tu
apa nama tu, kalau ada juga setengah tu dia jadi warna tepi dia warna perak. Okey, kalau nitrogen dia akan jadi kuning. Kalau kalium dia ada tompok perak. Itu lah nak bezanya. So kena ingat ya tu. Sebab itulah uh, dia dia ada, macam nak cakap, awak memang kena ingat benda-benda macam ni. Ini adalah hint-hint di mana satu-satu pokok tu kekurangan apa. So kalau pokok tu sihat, pokok tu daun dia warna hijau muda waktu kecil. Lepas tu bila dia besar, dia akan jadi hijau pekat, hijau tua. Itu pokok yang sihat lah. Lepas tu batang dia kuat. Lepas tu akar dia banyak, bunga dia dengan buah pun banyak dihasilkan apabila sampai masa dia. Itu untuk pertumbuhan pokok yang sihat. Okey, untuk micronutrient saya tak terangkan dekat sini sebab saya lebih suka untuk buat perbandingan dekat bawah ni. Untuk antara ketiga-tiga ni. So yang lain macam magnesium, untuk klorofil, kalsium, hujung pucuk dengan akar lah. Boleh baca lah yang tu. Okey, untuk micronutrient Micronutrient, boron ini dia penting untuk pembentukan buah dan biji benih. Ini untuk boron. Ferrum, dia nak bagi, dia nak apa tu, pertumbuhan pokok yang muda sebab satu lagi dia nak bantu dalam proses respirasi sel lah. Okey, lepas tu cuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Molybdenum mensintesis protein, pertumbuhan dan semua juga. Mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, membantu dalam pembentukan asid amino, zinc, untuk pembentukan daun. Awak boleh baca lah yang tu nah. Okey, so kita tengok latihan prestasi. Yang ini saya nak awak jawab. Tadi awak dah dengar dah saya buat revision sikit pasal makronutrien, mikronutrien. Okey, jadi kita tengok latihan prestasi. Antara nutrien berikut yang manakah makronutrien? Mana makro? Makro ni banyak jaga ayat bermakna B lagi. B. Jalan lagi. Phosphorus. Apa jawapan dia? B lagi. B. Zaim tak buat lagi Zaim? Okey, B Kena ingatlah, nitrogen, fosforus, apa tu, kalium, nitrogen, fosforus, kalium, apa lagi tadi? Oksigen, magnesium. Tengok saya dah satu, fosforus. Sulfur lupa. NFS ni sangat penting sebenarnya, saya lupa sulfur. Okay, sulfur, nitrogen, fosforus, lepas tu kita ada kalium, oksigen, magnesium, hidrogen dan juga karbon lah. Itu adalah untuk apa tu? Oh, ada satu lagi K kan? Saya lupa, kalsium. Ni kalium, yang ni kalsium. Lepas tu kalau mikro pula dia ada boron, molybdenum, molybdenum. Lepas tu dia ada mangan. Lepas tu dia ada cuprum. Lepas tu dia ada zinc, ferrum. Kalau boleh ingatlah semua tu. Itu yang ini untuk mikro, yang ini untuk makro. Okey, antara nutrien berikut yang manakah mikronutrien? Ada dah kat tepi ni saya tulis dah. Dah lah buku awak ada. Okey, yang mana? D. Apa dia? Sebut nama dia. D lagi ferrum. Kena sebut ferrum. Saya kalau dengar D ke B ke lebih kurang ni kalau ikut mic ni. Kalau ikut benda ni, so ferrum . Okey. Seorang petani mendapati hasil buah tanamannya rendah. Okey, buah sikit. Dan ingin tingkatkan penghasilan buah tersebut. Nutrien manakah yang perlu ditambahkan? Ingat balik. Untuk buah. Untuk bagi ada banyak buah. Pokok perlukan unsur apa? Sulfur. Dia mesti makronutrien lah. Makro tu banyak ke? Sulfur, S.
C tu. A. Nitrogen. Dia nak hasilkan banyak buah. Tengok balik dekat dalam tu. Meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Duduk kat mana? Nitrogen. Ada dalam nota awak tu kan? Meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Kalau sulfur, dia membantu perkembangan buah. Buah dah ada dah. Dia nak bantu buah tu berkembang besar, makin besar, makin besar. Ataupun nak suruh buah tu jadi. Yang ini, nitrogen tu nak meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. So kat sini jawapan dia nitrogen Okey, nutrien manakah yang terlibat dalam fotosintesis dan respirasi? Tadi saya sebut yang ni. Nutrien mana yang penting untuk respirasi sel? Tapi pilihan jawapan tak ada pun yang saya sebut tadi. Dia saya carilah dalam buku dalam nota ada dekat atas tu. Kupro. Sebenarnya saya nak tanya, nitrogen terlibat tak? Tak. Tak. Kalau tak, potong nitrogen. So, satu kena potong, dua kena potong, A kena potong, B kena potong, D kena potong. So, tinggallah C jawapannya. Gitu buat jawab soalan objektif ni. Senang kalau buat potong-potong tu. Okey, nutrien manakah merupakan komponen penting dalam klorofil? Nak bina benda berkaitan dengan klorofil ni. Nutrien ke apa tadi? Makronutrien ke mikronutrien agak-agak? C. Ya. Nak tanya dululah. Klorofil ni penting ke tak? Klorofil Penting ke tak? Penting aku. penting. Agak-agak nak cari dia memang ada tapi kalau nak senang fikirlah buat macam itulah. Apa nama tu? Jadi carilah yang makronutrien. Kalau boleh dahulukan makronutrien. Hak mana? Magnesium makronutrien ke tak? Kuprum makronutrien ke tak? Molybdenum makronutrien ke tak? Kalsium makronutrien ke tak? Cari. Kuprum, makro ke mikro? 5C. Ya. Kuprum mikro ke kuprum makro? Kupram Mikro. Apa dia? mikro kupram. Mikro. Tulis mikro. Magnesium? Magnesium makro. Ni saya ajar kalau awak tak ingat lah. Molybdenum? Mikro. Kalsium? Kalsium je. Mikro. Kalsium ni mikro. Okey, jadi potong dulu yang ni. So pilihan awak tinggal magnesium dengan kalsium. Dia ada juga mikronutrien untuk fotosintesis. Tapi zinc, kau tak silap saya. Untuk pembentukan klorofil lah. Yang tu zinc. Tapi yang ini nutrien manakah yang terlibat dalam fotosintesis? Silap. Sorry. Lain soalan. Nutrien manakah merupakan komponen penting dalam klorofil? Satu dia, kalau mikronutrien dia ada zinc. Tapi zinc tak ada dekat sini. So sekarang ni awak punya pilihan, awak buang dulu makro-makro, tinggallah magnesium dengan kalsium. So kena pilih lah ni. Pilih mana agak-agak. Kalsium ke magnesium? Magnesium. Lain dalam jawapan. Dan nota ada. Magnesium tau. Kalsium dia lebih kepada pertumbuhan meristem hujung pucuk dan akar. So sebenarnya dia penting dalam proses mitosis. Kalsium tu. Okay, magnesium ni penting untuk
bentukan keluhan lah. Okey, selulosa ni sejenis gula juga tau sebenarnya. So, dia dia adalah glukosa, gula, tapi yang polimer punya. Siapa ingat formula untuk glukosa apa? Mesti? Tak ingat? Ginilah. Tak ingat, aku tak ingat. Nak buat fotosintesis, nak buat proses fotosintesis, kan? Unsur apa yang diperlukan oleh pokok sebenarnya? Sebab pokok dia nak buat fotosintesis tu sebab dia nak buat glukosa. So, apa yang dia ambil sebenarnya? Tak boleh juga awak, saya awak. Okey, komponen nak buat glukosa, kita ada C6, H12O6. Okey. O datang daripada air Ada tau. oksigen. O ni datang daripada air. So, kat sini kalau 1, 2, 3 salah. Selulosa ni dia polimer tau. Dia polimer, so ada unit yang akan dibuanglah sikit. So kat sini hidrogen memang hidrogen confirm lah sebab dia sampai 12. Lepas tu karbon. Kalau tak ada karbon memang tak boleh buat proses fotosintesis tu. So jawapan dekat sini tinggallah ni dah. Sebab oksigen tu tak ada lah banyak sangat diperlukan. Tapi karbon wajib dia datang daripada karbon dioksida tu. Udara yang disedut. So kena ingat macam tu lah. Jawapan dia dah bagi. So pilih-pilih. Kalau awak pilih jawapan awak mungkin C ataupun D lah. Dia sama ada semua ataupun tak ada satu. So sini jawapan yang paling tepat sebenarnya C. 2 dan 3. Okey. 7. Pertumbuhan akar yang merosot bagi setengah tumbuhan disebabkan oleh kekurangan nutrien X. Apakah X? Okey, akar. Siapa yang jaga akar? Nitrogen. Akar. Fosforus. Kalaulah dia tak ada nitrogen, akar normal tak? Cek balik gambar. Gambar pula. Nota. Nitrogen, akar ada efek tak pada akar? Kalau kurang akar. Tak ada. Muka surat 15 tu. 5C tengok. Ada tak ada? Efek pada akar. Tak Tidak, ada tidak. kan? Tak ada. Potong nitrogen. Tak ada. Okey, fosforus pula. Ada tak? Dia efek pada akar. Ni yang merosot ni bukan kurang ke apa ke tau. Merosot terus. Ada. Pertumbuhan akar yang merosot. Ada. Ada. Okey. So, mungkin jawapan dia. Okey. Lepas tu dia kurang je. Akar ada. Merosot ni tak ada akar tau. Sikit sangat-sangat. Macam terbantuk betul lah. Kalau akar dia tu nak hasilkan akar tu. Okey. Lepas tu kita tengok kuprum. Kuprum, dia buat apa pula kuprum? Kuprum ni mikro ke makro? Mikro. Kalau mikro, memang potong terus lah. Sebab akar ni, ingat yang saya cakap tadi, dia antara nitrogen, fosforus ataupun kalium. 3 ni je yang banyak ditanya dalam periksa. So kat sini, kalaulah kalium, kita lebih fokus kepada buah ataupun bunga.
Lepas tu kalau fosforus kita akan fokus kepada akar. Yang ni memang terbantuk semualah. Ni buah dengan bunga ni dia tak terhenti ataupun buah dia kecil. Dia macam tu. Kalau nitrogen dia banyak lagi. So kat sini jawapan paling tepat adalah fosforus. Untuk yang ini pula, daun lebih kecil dan mudah gugur, daun menjadi kuning. Bulat kuning. Daun kecil mudah gugur. Daun mudah gugur Okey, lepas tu ni daun dia ada tisu mati di tepi daun. Okey, tisu mati ni sebenarnya warna dia perak. Okey, tepi daun Okey, daun menjadi ungu. Pertumbuhan akar merosot. Okey, bila pertumbuhan akar merosot terus fosforus. Sebenarnya macam tu lah. Okey, lepas tu dia ada perang-perang. Apa yang ada perkataan perang awak baca tadi? Yang ni buah ke apa-apa ada semua ada kaitan ni dia akan jadi ni. Ini yang akar kurang. Awak lambat daripada tak nampak saya tulis. Ni semua pertumbuhan jadi terbantut. Ni buah kecil kalau daun warna perang. Ini kalau daun ungu. Ni daun perang. Yang ni daun kuning. Patutnya boleh ingatlah macam tu. Senang. Daun perang, kalium. Daun kuning, nitrogen. Daun ungu, fosforus. Akar sikit, fosforus. Akar pertumbuhan akar dia merosot lah. Maksudnya tak comel mana. Okey. Boleh ke? 5C? Boleh. Dah, senyap je. Ini eksperimen ni sepatutnya awak boleh buat dekat rumah kot. Tanam je lah pokok jagung, lepas tu terah tengok. Tapi nutrien tu lah susah sikit sebenarnya nak buat. So yang ni saya tak nak sentuh atas sini. Cumanya daripada sini kan, result ni memang saya tak boleh buat lah. Sebab kita tak buat eksperimen ni. Okey. Adakah hipotesis diterima? Biasanya jawapannya memang hipotesis diterima. Jika kekurangan makronutrien nitrogen, fosforus dan kalium berlaku, maka pertumbuhan tumbuhan akan terbantut. Yang tu memang betul lah. Hipotesis diterima. Result memang saya tak boleh buat lah. Sebab kita tak buat eksperimen. Okey, kesimpulan. Ulang balik. Tulis balik hipotesis ini. Sebab kita terima hipotesis. Jangan awak tulis balik hipotesis. Di sini awak tulis hipotesis tu kat sini. Faham ni Mercy? Gimana misalnya? Sini ni tulis hipotesis ya. Okey, mengapakah tabung didih dibalut dengan kertas hitam? Kenapa kena ada kertas hitam ni? Ni. Supaya Apa kena ada kertas hitam? tidak diserap berlebihan. Apa dia Amalina? Buat apa pokok nak tegak cahaya kot akar? Tapi terkena cahaya matahari. Sebab? Tak nak cahaya matahari, so nak straight. Sebab apa? Zaim? Kenapa tak nak bagi kena cahaya matahari? Betul memang tak nak bagi kena cahaya matahari. Tapi kenapa? Tak ada nak straight. Tak ada kaitan lah dengan bahagian akar. Akar tak perlukan cahaya matahari. Kalau nak straight, fokus dekat bahagian pokok.
pokok lah. Bagian daun-daun tu. Kenapa dia balut? Okey, saya nak tanya awak. Kalau awak tampung air, letak dalam satu botol air mineral, kan? Lepas tu awak biar je air tu dekat, biasa biar je. Tutup-tutup lepas tu biar. Apa jadi dengan air tu? Lama-lama, selepas sebulan. Jadi ada kuning-kuning, ori-ori dah atas. Atas permukaan air. Tak dengar lah Zaim. Ada oren-oren. Apa dia tu? Oren ke? Biasa hijau. Oh, jadi ori atas permukaan air. Ada apa? Nutrien? Tak dengar. Ada kalau ori atas permukaan air kalau kita bubuh lebih boleh, tidak boleh. Ada apa tu sebenarnya? Benda tu. Bakteria. Bakteria. Benda apa? Apa dia? Haikal? Bakteria. 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 Gapo tumbuhan, gapo benda mikroorganisma. Bakteria memang salah. Yeast salah. Yang duduk dekat dalam air. Agak. Bakteria kan? Tahu dah mikroorganisma manusia. Jadi 5 semua mikroorganisma ni. Pilihlah. Ada bakteria. Saya cakap dah salah. Virus. Apa lagi? Mikroorganisma. Ulat. Alga. Protozoa. Kena ingatlah ni semua. So, yang mana satu? Agak. Yang buatkan daun air tu jadi rasa Alga. tak sedap. Walaupun awak dah masak air tu, lepas tu biar je air tu, awak tutup, awak tinggal je dekat bawah cahaya matahari biar deh gitu. Dia, apa yang ada pada air tu nanti selepas sebulan? 2 minggu pun tak boleh minum dah air tu sebenarnya. Ada lumut. Mikroorganisma jenis mana? Ada lumut, itu yang ada keluar Bapa awak banyak bakteria. lumut mana ada? Saya sudah pilih ni. Orang royak dah bakteria salah. Bapa awak tak nampak saya tulis ni? Saya tulis ni, awak nampak tak ni? Bakteria, virus, ulat, alga, protozoa. Awak tak nampak saya tulis? Ni mesti? Tak ada pun. Tak ada. Oh, ni mesti. Awak nampak tak saya Ya. tulis bakteria, alga, virus, protozoa, ulat ni? Dalam laptop Mana saya ada? tak ada ni. Awak saya tulis. Saya awak tu nampak. Saya buka dulu. Ni. Tadi lagi saya tulis ni sebenarnya. Okey. Pilihlah. Apa pula? Ni mesti pilih. Bakteria ke, virus ke, kulat ke, alga ke, protozoa. Warna hijau duduk dekat dalam air. Bukan lumut. Lumut tak ada. Tak ada ni. Mana ada lumut perkataan tadi saya tulis lumut ni. Bakteria, virus, kulat. Pilih antara 5 tu je. Warna hijau dalam air. Protozoa. Dia banyak orang nampak. Protozoa salah lah. Alga. Kenapa Alga kita tu, kena alga. halang cahaya matahari masuk dekat dalam alga? Apa dia tadi? Tak dengar lah. Awak cakap apa?
Siapa Hafizuddin tadi apa? Ada orang sebut ke alga tadi? Ada dah rujuk dia ya. Tak, Hafizuddin ada royak ke? Tak ada ya. Hafizuddin ada royak Tak dengar. Ya lagi. Alga memang agak lah menghalang pertumbuhan alga dalam larutan culture. Kenapa? Sebab larutan culture ni dia ada cukup semua nutrien. Jadi kita kena letak kertas hitam. Kalau kita tak letak kertas hitam, banyaklah alga tu akan hidup. Bila alga tu hidup, dia akan bersaing dengan pokok ni. Pokok ni tak hidup lama lah. Sebab itulah kita kena balut dia dengan kertas hitam untuk menghalang pertumbuhan alga dalam larutan culture. Faham? Okey, apakah kepentingan pengudaraan melalui larutan culture pada setiap hari? Apa ni? Kena ada benda ni lah pengudaraan ni. Ni. Untuk apa? Kan kelas? Kenapa bila dah cerita pasal pengudaraan ni maksudnya nak bekalkan apa? Udara penting sebab kita Oksigen. nak apa daripada udara? Ni mesti Oksigen. kita nak gas apa daripada udara? Gas karbon dioksida. Kita perlukan udara ni, kita nak gas apa? Oksigen. Ha? Oksigen itu. Gas apa kita perlukan daripada udara? Gas oksigen. Tak dengar. Kita perlukan sangat-sangat oksigen daripada udara. So, untuk membekalkan, nak buat apa karbon dioksida? Kita nak oksigen untuk apa? Untuk membekalkan gas oksigen untuk anak benih. Tak nampak ke dia tulis ni? Berespirasi. Okey. Sebelum anak benih ni tumbuh, dia biji je tau. Anak benih jagung ni biji-biji jagung kecil je. So, dia tak ada daun. Dia tak ada daun yang pertama. Bila dia tak ada daun yang pertama, dia tak boleh berfotosintesis dan dia juga tak boleh berespirasi. Guna apa-apalah. So, dia mesti daripada bawah. Daripada biji tu. So, itu pentingnya pengudaraan. Dia nak bekalkan oksigen. Pokok ni dia nak bercambah, dia perlukan oksigen, dia perlukan air. Dalam air tu ada oksigen. Sebab tu bila kita letak tutup macam ni, kalau kita tak bekalkan dia oksigen, dalam air tu tak kekurangan oksigen. Bila air kurang oksigen, pokok tak boleh bercambah. Faham tak? Kenapa kita bekalkan air kepada biji benih? Kalau awak beli biji benih kan, macam mana nak suruh pokok tu cepat biji kita cepat bercambah? Awak kena rendam di dalam air. Awak kena rendam di dalam air. Kenapa? Bocor gas dalam Indo. Gana Zaim? Tak. Okey, kita kena rendam anak benih kita tu untuk mempercepatkan proses percambahan dia. Bila dia cukup oksigen, dia cukup air, maka anak benih kita akan mudah bercambah. Faham? Tapi bila kita tutup macam ni, oksigen akan berkurangan sewaktu proses percambahan biji benih. Dia nak keluar daun yang pertama tu. Bila dia dah keluar daun yang pertama, dia tak perlu dah lah oksigen ke apa-apa daripada dalam biji benih tu, daripada dia punya tu. So sebab tu pentingnya sampai dia keluar daun yang pertama. Bila dia keluar daun yang pertama, pokok itu akan buat sendiri dah. Proses fotosintesis guna daun dia, respirasi guna daun dia. Tak perlu dah lah gas-gas ni. Bahagian air tu tak perlu dah. Sebenarnya air hanya diperlukan untuk membekalkan air je lah kepada dia untuk terus hidup. Tapi tidak lagi benda-benda lain. Okey, kena faham yang tu Mengapakah larutan kalsium dalam setiap tabung didih ditukar sekali seminggu dengan larutan kalsium yang sama? Kenapa? Saya nak tanya awak, kalau kita tak buang air ni, kita tak tukar. Larutan kalsium tu ada apa?
Dalam larutan kalsium lengkap ni ada apa? Ada semua nutrien yang lengkap. Dia ada nitrogen, dia ada fosforus, dia ada kalium, dia ada apa tadi? Kalium, dia ada sulfur, dia ada semua. Okey, itu maksud larutan kalsium lengkap. Kalau larutan kalsium tanpa nitrogen ni, maksudnya dia ada benda lain selain daripada nitrogen. So, semua ini diperlukan oleh pokok untuk buat proses pertumbuhan, percambahan. Bila dia nak bercambah mula-mula tu, mesti dia dah serap semua nutrien-nutrien ni dalam pokok kepada dia. So, kalau kita tak tukar selepas seminggu, ada lagi tak nutrien tinggal awak rasa? Timothy? Ada. Habislah. So, sepaling kurang seminggu sekali. Kalau dia ada pun tak apa, ada lagi pun tak apa. Mana kita tahu dia ada lagi ke tidak. Tapi kita andaikan dalam masa seminggu tu, habis dah semua nutrien-nutrien yang ada dekat dalam larutan kalsium tu digunakan. Jadi, kita kena ganti. Itu yang kita letak. Kalau kita buat hidroponik kan, aeroponik, kita kena bagi baja nutrien tu. Air yang mengandungi nutrien tu kepada pokok sama-sama. Sebab pokok akan serap. Dalam tanah pun sama. Sebab itulah kalau awak tanam pokok, awak kan belajar sains pertanian. Kalau tanah awak tu, kebun awak tu, awak asyik tanam je pokok. Setiap kali tanam pokok tembikai, tanam pokok tembikai, tanam pokok tembikai, tanam pokok tembikai. Katakanlah tembikai itu dia banyak guna, saya tak tahu apa yang belajar dalam sains pertanian, dia banyak guna fosforus. Kan? Untuk akar dia. Lepas tu dia banyak juga guna untuk perkembangan buah, tak sebuah jadi besar, dia guna kalium. Okey. Awak tanam benda yang sama. Dia ada masa tuai. Lepas tu 6 bulan kemudian awak tanam pula benda yang sama. Nanti tanah dekat situ pun habis fosforus dengan kalium. Sebab tu pokok awak selepas 3 kali tanam dah tak subur. Jadi apa yang kita buat? Sebab tu dia ada pertanian bergilir tu. Tanaman bergilir tu. Minggu ni awak tanam pokok, kali ni musim ni awak tanam pokok tembikai. Nanti next 6 months awak gantilah dengan pokok lain. Lepas tu awak balik semula dengan pokok tembikai. Lepas tu awak tanam pokok lain. Sebab kita nak suruh baja dekat nutrien-nutrien dalam tanah tu ada peluang untuk ditambah balik. Satu lagi, kenapa biasanya biasanya tanam dengan pokok kekacang je. Sebab setiap kali pokok ni dia akan serap banyak nitrat, nitrogen kan saya beritahu tadi. So lebih baik kalau macam tanam pokok tembikai, next lepas tu awak tanam pokok kekacang. Sebab pokok kekacang ni akan bekalkan kandungan nitrogen yang paling banyak ke tanah. Sebab dekat pokok kekacang ada legume-legume yang tempat di mana bakteria pengikat nitrogen duduk dekat situ yang boleh serap nitrogen daripada atmosfera masuk dalam tanah untuk dijadikan baja nitrat semula jadi dalam tanah. Sebab itulah biasanya tanaman bergilir dia akan tanam dengan pokok kekacang. Ataupun waktu yang sama tanam pokok tu, tanam selalu pokok kekacang. Salah satu cara untuk menyuburkan tanah tanpa perlu pergi beli baja yang diproses ni, baja kita buat sendiri ni, baja sintetik ni adalah dengan tanam tanah kita tu dengan pokok kekacang. Sebab dia akan memperbanyakkan kandungan nitrogen dalam tanah, nitrat dalam tanah. Macam saya cakap tadi, semua baja pun dia ada nitrat. Amonium tu maksudnya baja nitrat. Nak bagi tahu pentingnya. Kenapa? Sebab nitrogen sangat penting untuk proses perkembangan, pertumbuhan pokok. Daripada daun, buah, akar, batang, semua. Sebab tu pentingnya nitrogen. Nitrogen tu antara yang paling penting lah bagi pokok. Okay, awak tengok je pokok awak tu start kuning, sah. Pokok awak tu kurang nitrogen kat mana-mana. Tapi kalau lah pokok awak tu tidak berbunga, baru cari baja lain. Ataupun awak tengok pokok awak tu macam ada daun dia warna ungu ke, masalah pokok awak tu kurang fosforus. So kena tambahlah supaya akar dia pun subur balik. Banyak balik serap kat bawah tu. Gitulah lebih kurang pasal-pasal pokok ni sebenarnya. Okey, mengapakah larutan kalsium dalam setiap tabung biji ditukar? So untuk menggantikan mineral yang telah
diserap oleh anak benih jagung. Okey. Nyatakan satu faktor selain nutrien yang mempengaruhi pertumbuhan anak benih. Gapo lagi? Selain daripada pokok perlukan nutrien yang cukup, pokok perlukan apa untuk hidup? Mesti. Ni awak belajar daripada sekolah rendah ni. Pokok perlukan apa? Dia perlu Sekejap ni. Pokok perlukan air untuk hidup tapi apa? Dia bagi dah air ni kat bawah ni selain daripada tu. Nutrien, air betul lah. Faktor selain nutrien mempengaruhi pertumbuhan anak benih. Ada satu lagi yang paling penting. Tak ada dia memang pokok takkan bercambah, bertumbuh. Kenapa? Dia mesti. Pokok perlukan apa? Cahaya matahari. Sampai dia tidak ni. Cahaya matahari. Cahaya matahari dulu. Pokok kalau tak ada cahaya matahari tak boleh hidup. Kenapa? Sebab dia nak buat proses fotosintesis. Dia perlukan cahaya matahari. Lepas tu barulah dia boleh buat proses fotosintesis itu untuk hasilkan dia punya makanan. Dan dia perlukan jugalah karbon dioksida dan juga air. Tapi yang paling-paling diperlukan oleh pokok mula-mula sekali untuk proses percambahannya adalah cahaya matahari. Sebab anak benih dalam pokok tu, dalam ni kan katakanlah anak benih. Pokok kan dia ada anak benih, biji benih. Biji benih dia tu, dia dah ada semua dah tu sebenar-benarnya sebelum tu lagi. Jadi dia ada nutrien dah. Sebab itulah dia boleh hidup. Tapi lepas tu akan adalah tambahan nutrien. So dekat dalam tu sebab tu dia ada cotyledon anak benih tu dalam tu dah ada semua nutrien. Tapi kalau tak ada, dia ambil kat luar lah. Selepas start je daun yang pertama muncul, maka dia perlukan cahaya matahari untuk buat proses fotosintesis. Tak ada cahaya matahari, air yang diserap daripada tanah tak boleh ditukarkan menjadi tak boleh dipecahkan sebab dia nak ambil elektron daripada air tu. Lepas tu dia akan combine dengan karbon dioksida yang diserap. So macam mana pun sebenarnya paling penting untuk pokok adalah keamatan cahaya. That's why lah kalau cahaya mai ikut ni, pokok akan bengkok ke sini. Kalau cahaya mai ikut ni, pokok akan bengkok ke sini sebab dia sangat-sangat perlukan cahaya matahari. Nampak tak? Kenapa? Tak jadi juga ke yang saya buat? Tak gerak-gerak rupanya. Sekejap. Ni saya lukis tadi ni lah. Kalau ni cahaya matahari dekat sini. Ni ada cahaya matahari, pokok tu akan bertumbuh ke sini. Kalau cahaya matahari mai ikut ni, pokok akan bertumbuh ke ni. Tapi kalau cahaya matahari naik ke atas, pokok akan naik straight je. Faham? Sebab dia sangat perlukan cahaya matahari lah untuk proses pertumbuhan. Okey, sambung balik. Latihan prestasi ni. Okey, yang ini ni KPS lah ni. Kemahiran proses sains. Okay, Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien. So, highlightkan ni, kesan kekurangan nutrien pada tumbuhan. Okey, jadi awak pun tengok, dia tulis situ, saya tak nak padam ni.
Daun hijau. Alik ni daun warna hijau. Alik ni daun dia warna kuning. Saya nak tanya awak. Daun hijau, daun kuning ni sebelum eksperimen ke selepas eksperimen awak dapat? Selepas. Selepas eksperimen. Bila selepas ini adalah pemboleh ubah bergerak balas operasi. Apa dia? Warna daun. Paling senang buat macam tu. Faham? PBO. Okey. PBO. Okey. Lepas tu anak benih jagung. Dia label sama. So bila dia label sama, maka awak dengan mudahnya boleh buat ini adalah tak ada purple pula, tak ada purple dah. Purple sama dah. Ini adalah apa bila dia label sama ni? Pemboleh ubah dimalarkan. Malar. Kertas hitam tak boleh walaupun dia bersama sebab dia alat radas. Larutan kalsium lengkap, sini larutan kalsium tanpa nitrogen. So, tak sama tu. Sebelum eksperimen ke selepas eksperimen dia tak sama ni. Larutan kalsium lengkap dengan larutan kalsium tanpa nitrogen. Tu manipulasi. Benda ni jadi sebelum eksperimen ke selepas eksperimen? Kenapa? Sebab kita yang sedia ni. Kita yang buat dia bagi jadi beza. So ini akan jadi PM. Apa PM? Satu tak ada nitrogen, satu lengkap. So ada dengan tak ada kehadiran nitrogen. Awak hadir sekolah dengan awak tak hadir sekolah, kehadiran lah. Awak hadir Google Meet saya dengan tak hadir Google Meet saya, kehadiran lah. Faham? Hadir dengan tak hadir senang je. Ada satu hadir dia, satu lagi tak ada dia. Letak kehadiran je. Kehadiran Zaim. Hari ni Zaim hadir, semalam Zaim hadir. Alhamdulillah. Minggu lepas tak mari ke? Kemarin Hafizuddin tak ada. Hari ni Hafizuddin hadir. Macam tu lah. Kehadiran lah. Ingat yang tu lah ni. Senang je. Kalau ada satu, tak ada satu. Okey, pemerhatian. Ingat balik tak cara nak tulis pemerhatian? Ingat. Kena buat apa kalau pemerhatian ni? Kena Perbandingan. ada manakala. Perbezaan. Okey. Jadi, macam mana nak buat? Anak benih jagung dalam larutan kalsium lengkap. Ni kan nombor satu. Kita buat warna merah lah. Apa dekat sini je? Anak benih. Ke warna apa lagi saya tak guna? Mana pink? Pink. Tak ada kat sini pilihan warna pink. Kita cari kat mana? Jauh ni lah. Satu. Anak benih jagung dalam tambah larutan kalsium lengkap. Daun hijau. Manakala anak benih jagung dalam larutan kalsium tanpa nitrogen, daunnya berwarna kuning. Nampak? Senang je. Anak benih jagung dalam larutan kalsium lengkap, daun hijau. Manakala anak benih jagung dalam larutan kalsium tanpa nitrogen berwarna kuning. Gitu lah. Okey, manipulasi masuk je kehadiran nitrogen. Bergerak balas warna daun. Dimalarkan anak benih jagung. Anak benih. Jagung tu nama ataupun jenis anak benih. Macam tu. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Kalau hipotesis, kita kena buat, ikut nak buat apa? Jika
Maka. Ambil je lah. Jika anak benih jagung dalam larutan kalsium lengkap, maka anak benih jagung daunnya berwarna hijau. Maka Jika maka, akan jika berwarna masuk hijau. PM, maka PB. PBO lah. So PM apa? Pilih je nak larutan kalsium lengkap ke larutan kalsium tanpa nitrogen. Boleh juga. Jika anak benih jagung dimasukkan dalam larutan kalsium tanpa nitrogen, maka daunnya berwarna kuning. Itulah. Ambil PM1, pilih PM mana awak nak. Untuk buat ni. Katakanlah nak PM yang ini. So anak benih jagung. Jika anak benih jagung, ni masuk ni. Dalam larutan kalsium tanpa nitrogen. PM lah ni. Ni. Maka ambil PB. Ni daun berwarna kuning. Daunnya nak bagi sedap sikit lah. Berwarna kuning. Okey, next adalah tandakan right pada kotak yang disediakan bagi menunjukkan nutrien yang sama kumpulan dengan nitrogen. Nitrogen ni makronutrien. Makro. So carilah ferrum ke, fosforus ke, boron ke, mangan. Satu je ni jawapan dia. Fosforus. Sebab dah pukul 11. Ada kelas lagi depan ni. Dah urat lah sikit. Okey, namakan kumpulan yang dimasukkan di makronutrien. Tak tanya dah lawak. Nyatakan fungsi kertas hitam. Ulang balik ayat yang tadi dekat eksperimen tadi kan. Untuk menghalang pertumbuhan alga dalam larutan lah. Menghalang pertumbuhan alga dalam larutan kalsium. Okey, yang tu kepentingan pengudaraan melalui larutan kalsium pun sama untuk membekalkan gas oksigen. Ini halang, buat ayat betul-betul halang alga tumbuh. Ini bekalkan gas oksigen untuk respirasi. Proses respirasi. Apakah kesan jika larutan kalsium digunakan tanpa fosforus? Apa jadi? Fosforus saya dah bagi tahu dah. Akar pertumbuhan, akar merosot. Terbantut ke ikutlah. Merosot. Ahmad mendapati daun di bahagian atas bertumpuk perang dan di bahagian bawah kelihatan layu. Nyatakan nutrien. Yang ini perang apa? Perang. Ingat balik saya cakap tadi. Kalium. Ingat Kalau daun tu kuning, nitrogen. Kalau daun tu ungu, fosforus. Kalau daun tu ada tumpuk perang, ada perang lah, tak kisah tumpuk ke apa ke, perang. Kalium. Kena ingat yang tu. Berdasarkan eksperimen menyatakan okey, larutan kalsium lengkap ialah start dengan yang ditanyalah, larutan kalsium lengkap ialah pilihlah 5 daripada tu. Apa ni? Larutan. Bahan lah Bahan yang mana larutan kalsium lengkap? Ni mesti. Mana larutan kalsium lengkap? Ni. Ni. Ini larutan kalsium lengkap Ini larutan kalsium lengkap. Apa jadi dengan PBO dia? PBO dia daun warna hijau. So guna yang tu. Larutan kalsium lengkap ialah bahan yang menyebabkan ke sedap ke? Menyebabkan boleh. Menyebabkan anak benih jagung berdaun hijau. Daun, buatlah bagi jadi sedap ayat, berwarna hijau. Gitu je lah. Lama-lama awak akan mahir lah buat benda ni. Saya tak tengok skema pun. Saya pun tak tahu skema dia apa tak. Ni, ingat PDO, dia tu operasi apa yang awak nampak.
Oh tu observe. Observe guna mata. Jadi guna mata apa yang awak nampak dalam soalan lah. Jangan pula awak, kalau awak letak jawapan dia menyebabkan anak benih mempunyai daun, menyebabkan anak benih bertumbuh dengan sihat. Saya tak nampak anak benih dalam ni sihat. Tak nampak. Memanglah tak nampak daun tu warna hijau, tapi dia tulis daun tu warna hijau. Ni daun tu warna kuning. Kalau kita tak nampak dengan mata, dia tulis, kita tulis. Kita guna apa yang dia bagi. Kalau lah dekat sini dia cerita pasal akar, let's say dia cakap kat sini pasal akar kan. Okey, kat sini akar banyak. Kali ni bukan nitrogen ni kurang, tapi fosforus kurang. So dia akan sikit je akar. So awak boleh bagi tahu apa tahu? Apa maksud larutan culture tak lengkap? Ataupun larutan culture tanpa fosforus. Larutan culture tanpa fosforus ialah fokus pada yang ni je. Supaya awak tak keliru. Larutan culture lengkap. Larutan culture lengkap ialah bahan yang menyebabkan anak benih mempunyai bilangan akar yang banyak. Betul. Faham? Walaupun dia tak tulis. Tapi awak nampak banyak akar. Yang ni akar 3 je. Dia masih tanya pasal larutan culture lengkap. Jadi tukar je. So kat sini yang awak nampak macam saya lukis ni, larutan culture lengkap ialah bahan yang menyebabkan anak benih jagung mempunyai akar banyak. Betul juga. Apa tadi lain sikit awak ni? Tak apa, betul je. Hak tu awak nampak. Ayat awak ialah buat. Yang penting ayat awak tu bukan ayat yang tidak difahami ataupun ayat yang berbelit-belit. Ayat tu ayat orang cakap bahasa Melayu. Faham? Bukan orang cakap mix bahasa Melayu, rojak, campur Cina, campur India, campur bahasa Inggeris. Tak nak. Bahasa Melayu lengkap. Yang orang baca dan faham. Tu lah. Dia boleh tanya. Dia tukar je soalan ni. Katakanlah dia nak cakap pasal buah. Awak tengoklah. Kalau yang ni buah banyak, yang ni buah sikit boleh lah. Itu yang awak nampak dekat dalam soalan. So guna apa maklumat ini beri dalam soalan. Okey, boleh dah? Saya kena berhenti dah ni. Saya nak kena bersedia untuk kelas seterusnya. Ada nak tanya? Ni kita nitrogen depan ni next week. Soalan biasa. Awak tahu awak nak biasa kan? Ni mesti. Tahu. Awak tahu awak nak biasa. Saya soalan biasa awak tu saya tak buat insya-Allah. Cikgu lain buat. Cuma saya nak bagi tahu awak, saya tak nak jawapan awak dihantar. Saya lah bukan orang lain. Saya nak bagi tahu awal. Jadi siapa yang ada mesin scan dan hantar pada saya jawapan tu nanti. Ataupun kalau tak ada mesin scanner, senang saja tangkap gambar hantar pada saya. Saya nak tanda kat sini je. Tak payahlah. Awak pergi ambil soalan saja. Lepas tu awak buat, awak pun boleh tengok buku. Bukannya tak boleh tengok buku. Tengoklah biar dapat puas hati, dapat sebanyak mungkin. Sebab tu dia tak panggil peperiksaan, dia panggil pentaksiran. So boleh open book punya question. Jadi buatlah sehabis baik. Carilah semua jawapan yang kalau boleh bagi betul semua. Then bila dah siap, snap gambar hantar pada saya personal. Nanti. Tak payah hantar dekat sana balik. Saya tak nak. Saya tak payahlah, tak payah hantar. Awak just tangkap gambar hantar pada saya setiap muka surat. Kalau awak ada mesin scanner, hantar scan dan hantar pada saya. Jelas? Ni mesti. Boleh kan? Biar nampak jelas lah, biar saya boleh tanda. Saya tak nak lah awak pergi pula hantar dengan musim-musim banyak macam ni. Saya kalau ikutkan, kalau boleh buat soalan tak payah awak pergi ambil. Saya lagi suka sebenarnya. Pergi sekolah, nota hari tu pun susah kemain nak suruh budak pelajar pergi ambil. Ini kan pula biasa. Tak tahu kalau budak pelajar pergi ambil. Modul pun punya susah. Sebab tu saya tak buat-buat lagi tu. Sebab saya duk mikir modul yang hari tu pun berlambak lagi dekat Pondok Uyaga. Orang tak budak mungkin bukan kelas ni, mesti kelas lain. Tapi banyak, bazir saja. Sebab tu saya tak buat. Saya tak buat lagi lah. Tak tahulah macam mana. Tapi macam tu lah kelas saya cuma nak bagi tahu yang untuk kelas saya sahajalah. Saya nak awak tangkap gambar. Hantar kat saya. Jawapan bila dah siap. Okey, untuk sains sajalah. Cikgu lain atas dia.